Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Temu kita lagi dalam Google Classroom Dilema minggu yang ke-12 bagi DMB 4112, prosedur kimpalan dan jaminan kualiti ataupun welding procedure and quality assurance. Jadi minggu ni kita masih lagi membincangkan berkaitan kompetisi yang ketiga, iaitu WPS ataupun Welding Procedure Specification dan PQR ataupun Procedure Qualification Record. Baik, pada penghujung kompetisi yang ketiga ni kita akan bincangkan berkaitan perbandingan lah di antara WPS dan PQR dan bagaimana nak menyediakan WPS serta PQR. Baik. Jadi sebelum kita menyediakan WPS dan PQR, kita perlu tahu perbezaan di antara WPS dan PQR. Apakah dokumen ini? Baik, kalau kita lihat secara langsung okey, WPS ini merupakan dokumen yang menunjukkan proses kerja yang kita bangunkan dahulu sebelum proses dilaksanakan. Maknanya sebelum kerja dilaksanakan, kita perlu bangunkan WPS. Okey. Manakala PQR pula dibangunkan untuk merekod semua maklumat dalam WPS. Maknanya semua maklumat hasil daripada pengesahan WPS yang disahkan akan direkodkan dalam PQR. Itu perbezaan lah. Maknanya WPS datang dulu, baru ada PQR. Wujudnya WPS, kemudian baru ada PQR. Kemudian WPS dia akan merekod berkaitan ujian musnah dan ujian tanpa musnah. Manakala dalam PQR juga dia akan rekodkan hasil ujian musnah dan ujian tanpa musnah yang diperolehi daripada WPS tadi, dan dicatatkan secara terperinci. Prosesnya akan kita catatkan secara terperinci dalam PQR. Okey. Yang ketiga, WPS terdiri pada maklumat berkaitan yang keseluruhan proses kerja. WPS ni menunjukkan keseluruhan apa kerja yang akan dilakukan oleh pengimpal tadi, berdasarkan spesifikasi dan kod lah. Manakala PQR pula terdiri daripada dia ada essential variables, ada non-essential variables dan supplementary essential variables. Dia ada yang utama, yang bukan utama, dan juga maklumat-maklumat tambahan lah, boleh ubah tambahan. Jadi maknanya dalam PQR ni dia lebih menunjukkan lebih lengkap lagi lah hasil daripada maklumat-maklumat dalam WPS. Baik. Yang terakhir sekali, dokumen yang boleh disemak semula dan perlu pengesahan. Okey, kita kena ingat WPS ni adalah proses kerja. So proses kerja ni, dokumen ni kita boleh semak semula. Tetapi apabila kita semak semula, kita perlu pengesahan. Itu WPS. Manakala dokumen PQR ni merupakan dokumen yang kita sediakan berdasarkan maklumat daripada WPS. Jadi itu antara perbezaan lah di antara WPS dan PQR. Jadi kamu jangan terkeliru. Maksudnya WPS ni adalah program utama, dokumen yang utama, yang menunjukkan proses, yang menunjukkan berkaitan ujian, maklumat yang berkaitan proses kerja, kemudian perlu penyemakan semula dan pengesahan, barulah kita bangunkan PQR. Jadi dibangunkan berdasarkan WPS, dan lebih detail lagi lah. Itu tentang WPS dan PQR. Baik, ini kita lihat stage ataupun contoh bagaimana proses penjalanan WPS. Okey, stage in welding procedure and welder approval. Okey, pertama sekali kita nak develop procedure. Daripada develop procedure, kita applykan standard dia, contract dia, specification, drawing. Daripada 4 perkara ni, kita akan developkan WPS menjadi pre-WPS. Daripada standard, contract, project spec, drawing, kita akan wujudkan development, bangunkan prosedur tu, wujudkan pre-WPS. Okey. Daripada tu kita akan dapat approval of procedure. Kita tengok, kita check pula pada standard dia. EN 28, SME, AWS atau D11, kita check untuk dapatkan approval. Dari approval tadi kita akan tengok dia akan pergi. Dia akan pergi macam mana? Okey. Kita tengok welder approval certificate kena ada. Lepas tu dia mempunyai 6 month prolongation, tempoh dia punya kerja. Kemudian ada 2 years prolongation. Okey, kemudian ini orang yang akan melakukan kerja ni, dia akan check dulu kelayakan dia. Kemudian kita tengok finalize of procedure. Kita akan finalize procedure
Kemudian kita akan wujudkan welding procedure specification yang qualified lah, setelah dikimpal. Setelah proses itu berlaku, kita akan finalize, kita akan wujudkan WPS. Kemudian kita release untuk production. Release untuk production, dan dokumen ini menjadi satu work instruction ataupun arahan kerja. Ini stage lah, antara stage memudahkan kamu tengok bagaimana nak wujudkan WPS. Dan kenapa WPS ni wujud? Daripada standard contract, kita bangunkan pre-WPS. Kemudian kita refer pada kod. Daripada kod tu kita akan lakukan kerja. Welder akan kimpal, welder yang pengalaman. Kemudian kita finalize, kita menurut prosedur, kita wujudkan qualified welding WPS. Kemudian kita release untuk production. Itu WPS lah. Okey. Ini contoh contoh kalau kita lihat WPS kamu boleh buat dalam bentuk Excel, kotak-kotak ni bahagian utama. Okey, ini dah logo, kemudian maklumat kerja kimpal, kemudian ini dia punya parameter lah, current dia, dia ujian dia. Kemudian kamu tengok ada gambar rajah contoh persediaan bahan, gambar rajah kerja kimpal, ada simbol dalam ni. Di bawah ni dia letakkan parameter. Jadi bawah ni adalah bahagian yang maknanya signature, pengesahan. Biasanya bahagian ni pengesahan. Yang ini perkara berkaitan dengan kerja kimpal, parameter kerja kimpal, berapa larian semua. Kemudian yang ini maklumat berkaitan dengan sama ada heat input proses, preheat proses. Yang atas ni adalah maklumat proses WPS tadi. Okey, pertama sekali WPS, yang kedua proses-proses kerja dia secara umum, ketiga kita ada gambar rajah, yang keempatnya kita letak parameter dari segi parameter kerja, variable kerja dia, berapa arus digunakan, berapa jarak, kita letak ni. Di bawah sekali pengesahan. Jadi satu berkaitan dengan item atas sekali, pengenalan dia. Yang kedua dia punya proses utama dia. Ketiga ada gambar rajah, kemudian parameter kimpalan dia. Di bawah ni pengesahan. Itu langkah menyediakan WPS. So kita lihat sini. Okay, so ini adalah WPS yang lengkap dengan welding procedure. Di atas ni kita letakkan dia punya maklumat berkaitan dengan dia punya diameter, thickness, dia punya material, dia position, dia punya preheat process, kemudian apa dia welding process yang berlaku. Kemudian kita sebut sini roots mount, kita ada buat hot pass mount, kita ada fill caps mount. Kemudian ini parameter gas yang kita gunakan, apa dia size electrode, ampere, voltan, speed, heat input dia kita ada letak sini. Kemudian kita ada gambar rajah welding preparation, lepas tu dia punya pass location, jumlah larian dia. Kemudian kita ada notes di sini berkaitan dengan standard dia. Kemudian beberapa perkara lah yang dicadangkan, yang ini akan disediakan oleh jentera, dikimpal oleh tadi. Kemudian di bawahnya kita akan approve. Jadi kamu boleh buat yang ini yang paling simple lah. Yang paling simple, kalau kamu rujuk paling simple dalam pembinaan WPS. Okey, seterusnya kita tengok pula template PQR. Template PQR ni dia ada, kita sebut tadi essential variable, kemudian non essential variable di sini. Kemudian di bawah ni kita boleh buat supplementary. Dia ada 3 bahagian lah. Supplementary, non essential variable. Yang ini yang utama lah. Semua maklumat dari WPS ni kita kumpulkan dalam ni, kita corakkan dalam ni. Kemudian yang bawah ni parameter dia. Yang ini tadi kita gunakan ujian-ujian dijalankan. Jadi kita punya penyusunan pada 3 bahagian lah. Essential variable, non-essential variable, kemudian non-essential supplementary variables. Di bawah ni pengesahan. Ini template dia. Seterusnya kita tengok, ini dah complete, dah siap PQR. Contoh dia. Nampak ini dia berkaitan dengan proses dia lah. Proses dia ada nombor PQR dia. Kemudian kita ada join base material ni, kita go through pada dia punya essential variable lah. So bawah ni non-essential variable, thickness. Kemudian variable filament bawah ni, ini adalah supplementary, tambahan lah. Tambahan. Jadi ada pelbagai jenis PQR dan WPS dalam wujud dalam proses penyediaan ni. Jadi kamu boleh rujuklah dalam internet ataupun sumber-sumber lain. Jadi saya harap kamu sedikit akan fahamlah berkaitan dengan WPS dan PQR ni. Kita akan berjumpa lagi dalam kuliah kita pada minggu yang ke-13 seterusnya. Saya harap kamu gunakanlah
ataupun carilah panduan-panduan lain ataupun rujukan lain sebagai tambahan kepada kuliah ini. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.